latifnya Allah ini. Dua nikmat yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering leka, sering abai, masa lapang dan kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episod kali ini kita akan berkongsi tentang nama Allah yang lain, iaitu Al-Latif. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Latif? Dalam Al-Quran Allah selalu gandingkan Al-Latif ini dengan nama Allah yang lain, iaitu Al-Khabir. Sebab Al-Latif dan Al-Khabir ini dia saling ada kait mengait antara satu sama lain. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Al-Latif? Al-Latif boleh membawa dua makna. Satu makna yang mana Al-Latif ini seperti Al-Khabir, iaitu Allah yang maha halus, yang tahu tentang rahsia-rahsia yang tersembunyi, segala yang ada di langit dan di bumi yang kita semua tak tahu. Allah maha tahu. Itu maksud Al-Latif yang seerti dengan Al-Khabir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Allah kata, tidaklah satu daun pun yang jatuh di bumi ini melainkan Allah tahu. Subhanallah. Sedangkan kita banyak yang berlaku di sekeliling kita ni, semua kita banyak yang kita tak tahu. Apa yang di depan mata kita ni pun kita tak tahu. Tetapi halusnya Allah, Al-Latif ni, maha halus, maha lembutnya tadbir Allah ini, Allah tahu segala yang tersembunyi, segala yang mungkin menjadi rahsia kepada kita. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah Al-Latif ni halusnya, lembutnya tadbir Allah ini sampai buatkan kita sering kali tak perasan, kita tak sedar dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Itu halusnya ataupun sangat lembutnya tadbir Allah kepada hidup kita ni. Contohnya, kalau kita lihat rahmat Allah, Latif ni di sebahagian daripada rahmat Allah, sebab rahmat Allah tu luas. Okey, kalau kita buat satu carta, satu bulatan tu, rahmat Allah yang besar, Al-Latif ni dia ambil satu bulatan kecil di bawah rahmat Allah. Sebab Latif ni sebahagian daripada rahmat Allah. Bila Allah itu memberikan kepada kita rahmat, mesti akan ada perkara-perkara halus yang mana kita semua tak tahu. Rahmat Allah ni yang umum kita tahu, okey, kita semua appreciate, kita tahu Allah buat ini, apa yang kebaikan untuk kita, Allah berikan ini, nikmat itu dan ini, mungkin sebahagiannya kita sedar dan kita tahu. Tetapi banyak lagi yang kita tak perasan. Sebab tu ramai daripada kita bila ditimpa musibah, kita mengeluh, kita kata Allah tak sayang kita. Bila Allah uji kita sikit dengan kesukaran, dengan kesempitan, kita rasakan bahawa kita tak faham, rupanya ada kebaikannya, mungkin ada kesenangan di sebaliknya. Itu janji Allah, fa inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan itu, apa Allah kata? Adanya kesenangan. So bila adanya kesenangan itulah yang kita tak perasan. Sebab bila kita ada menghadapi kesukaran, kita rasa ini dah Allah tak sayang kita, aku je lah manusia yang paling susah kat dunia, dah aku malang sekali. Kita tak tahu apa yang ada di sebaliknya, apa pahala yang Allah nak bagi kalau kita bersabar, apa kesenangan di masa yang akan datang. Kita ni contoh, dulu masa kita belajar dekat sekolah, kan, masuk sekolah asrama contohnya, kita tak suka sekolah tu, cikgu kita garang, mungkin ada kawan buli, mungkin kita gagal dalam periksa kita, jatuh bangun semua, kita rasa macam kita nak salahkan semua orang. Masa tu kita rasa kita ni memang tak pandai, kita ni tak akan berjaya. Tapi kita tak tahu, ramai orang yang mana ketika sekolah dulu dia jatuh, masa sekolah dulu dia rasa dia malang, tapi subhanallah, kemudiannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, belasan tahun lagi, mereka ini menjadi manusia yang berjaya. Mereka menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada jiran, kepada keluarga, kepada ummah, kepada masyarakat semua. Itu yang kita tak perasan. Latifnya Allah. Latifnya Allah. Ingat tak kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf, buka juzuk 12. Ada satu surah khas yang dinamakan sebagai surah Yusuf. Panjang, itu surah yang bagi saya antara surah favourite saya. Itu adalah surah yang memang menceritakan full kisah secara detail tentang keluarga, perjalanan hidup Nabi Allah Yusuf alaihissalam.
Kita tengok awal-awal kehidupan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu diuji dengan iri hati daripada adik-beradik kandung atau adik-beradik tirinya sendiri. Nabi Yusuf ada 12 adik-beradik. 10 daripada mereka ni ada perasaan iri hati terhadap Nabi Yusuf. Mereka sebapa? Tidak seibu. Sampai mereka buang Nabi Yusuf dalam perigi, sampai kemudiannya Nabi Yusuf ini dibawa daripada Baitul Maqdis dekat Palestin tu, dibawa pergi ke Mesir, dibawa oleh rombongan-rombongan musafir pedagang ni semua balik ke Mesir. Di sana dia dibesarkan sebagai budak suruhan dalam sebuah keluarga bangsawan kat sana. Kemudian dia diuji dengan macam-macam ujian, yang pernah dituduh cuba menggoda isteri kepada salah seorang VIP menteri di sana, sampaikan Nabi Yusuf dipenjarakan pula bertahun-tahun kan. Kalau kita baca kisah Nabi Yusuf ni, sampai Nabi Yusuf pernah pesan kepada salah seorang daripada cellmate dia, rakan sepenjara dia, kalau aku dah tolong kamu takbir mimpi ni, nanti bagi tahu dekat tuan kamu yang aku dah bantu, semoga dia ingat jasa aku, bolehlah bebaskan aku tak bersalah dalam hal ni. Sampailah akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Kemudian Allah angkat Nabi Yusuf menjadi seorang gubernur yang memegang urusan perbendaharaan harta di Mesir ketika itu. Allah kata, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Begitulah kami memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf. Allah jadikan dia manusia daripada yang terbuang dulu sampai jadi manusia yang hebat kemudian harinya. Sebab tu Nabi Yusuf kata, inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku latif, maha halus tadbirnya terhadap apa yang dia kehendaki. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi pada kemudian hari. Hari ini kita rasa macam hidup kita penuh dengan keburukan, tapi kita tak sangka insya-Allah satu hari nanti kita akan jadi orang yang senang. Dan antara nikmat Allah yang kita selalu abaikan, latifnya Allah ini, dua nikmat yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering leka, sering abai. Kita tak perasan kan halusnya nikmat Allah beri kepada kita. Apa dua nikmat halus tu? Masa lapang dan kesihatan. Hari ini kita selalu rasa nikmat Allah harta, tetapi halusnya tadbir Allah ni, Allah kurniakan nikmat yang besar kepada kita yang kita tak perasan. Nikmat yang tak perasan itulah menggambarkan latifnya Allah. Nikmat masa lapang, nikmat kesihatan. Ramai orang bila masa dia sihat, dia gunakan kesihatan dia dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tetapi nanti bila kesihatannya mula ditarik oleh Allah sikit demi sedikit, masa tu kita akan menyesal. Masa itulah baru kita akan menghargai nikmat Allah ini. Sebab tu kita boleh tengok ramai orang tua-tua yang dah masuk usia-usia emas ni, mereka inilah yang mula menghargai ilmu, yang nak kembali beribadah kepada Allah, sebab mereka dah hilang sebahagian besar daripada nikmat Allah. Itu semua kita kena hargai. Antara latifnya Allah juga, Allah tidak menguji seseorang itu melainkan dengan kadar yang dimampu untuk nak tanggung. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Manusia itu akan diuji berdasarkan kepada kekuatan agama dia. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'i. Kalaulah agamanya kuat, dia lebih akan diuji. Sebab tu kita ni jangan, bila Allah uji kita, jangan kita rasa macam kita dah tak mampu nak atasi dah. Sebenarnya kita mampu atasi. Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu dengan apa yang dia tidak mampu. Sebenarnya kita mampu. Kalau Allah uji kita dengan kemiskinan, sebenarnya kita mampu untuk nak atasi kemiskinan itu. Kalau Allah uji kita dengan kesusahan, kesempitan hidup, sebenarnya kita mampu juga untuk nak atasi. Rezeki Allah itu Allah kurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah bagi ni lebih, Allah bagi ni kurang. Itu semua menandakan latifnya Allah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebut, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah itu maha latif dengan hambanya, maha halus tadbirnya dengan hambanya. Allah mengurniakan rezekinya kepada sesiapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah itu sememangnya maha latif, yang maha halus, banyak daripada nikmat-nikmatnya yang kita tak perasan.